Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna wa sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Jadi kita sambung kitab kita Asas Aqidah Islam. Kita berhenti di muka surat 63 nombor 78. Betul lah. Kalau Jawi lah, Jawi muka surat 63 nombor 78. Iaitu Asmaul Husna yang ke-78. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain. Kata pengarang, nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-78, Al-Muta'ali, yang maha tinggi. Allah maha suci daripada sebarang kekurangan dan keaiban. Tinggi di sini ini makna dia. Tinggi, Allah suci daripada sebarang kekurangan. Kerana sifat yang kurang itu rendah dan hina. Bila kita sebut rendah dan hina, rendah di sini rendah segi martabat, kedudukan. Jangan faham muta'ali ni tinggi betul. Sebab ada orang yang faham dulu tu. Dia faham tinggi Allah Ta'ala ni tinggi betul. Tinggi macam mana? Tinggi sungguh. Langit pertama, yang kedua, ketiga, keempat, arash, atas. Bukan tinggi itu maksud dia. Kalau macam tu, adakah orang yang berada sebab muta'ali ni merujuk pada sifat yang mulia, sifat yang agung. Adakah orang yang duduk di tingkat 14 lebih mulia daripada orang yang duduk tingkat 1? Tak, betul tak? Tak semestinya. Kalau lah maksud tinggi di sini, tinggi hissi, Arab kata. Tinggi apa? Hissi ni kita punya panca indera ni. Hissi, okey, atas. Adakah benda yang di atas lebih mulia daripada kita? Tak. Boleh saja orang yang jahat duduk tinggi daripada kita, duduk atas flat yang lebih tinggi daripada kita. Jadi tidak ada apa-apa makna. Kalau tinggi di situ maksud dia tinggi apa? Tinggi kedudukan tempat. Itu makhluk. Boleh je orang yang jahat duduk di atas. Bukan mana orang yang duduk tingkat 13 lebih mulia pada duduk tingkat 12, lebih mulia pada orang duduk bawah, tak. Sebab itu tinggi biasa tuan-tuan. Itu tinggi makhluk, tinggi tempat. Muta'ali ni sifat yang mulia, sifat yang agung. Tinggi di sini, tinggi adalah aliyul qadri dia panggil. Aliyul qadri. Tinggi di sini adalah tinggi kedudukan, tinggi martabat, tinggi kemuliaan. Itu makna dia. Bukan tinggi lagu tu. Ada orang dia fikir lagu tu tinggi-tinggi sungguh. Ini golongan yang dia terkena sikit penyakit tashbih sebenarnya. Dia nak menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu bahaya. Dia anggap kalau kita duduk sini, maka Allah Ta'ala duduk di atas. Jadi tak boleh. Sebab apa tuan-tuan? Alam ni bila kita tahu dia dirangkumi oleh space and time, iaitu ruang dan tempat. Semua alam makhluk ni, semua ada alam ni, alam manusia kita duduk ni. Dia ada alam jin, space and time juga. Dia lain, alam jin lain, masa dan tempat dia. Malaikat lain. Sebab tu kita tak dapat kesan jin dan malaikat walaupun ada alat yang canggih, dia alam lain. Semua alam ni yang dirangkumi oleh masa dan tempat. Allah Tuhan dia, Rabbul Alamin. Allah Tuhan sekalian alam. Alam manusia, alam jin, alam malaikat, semua lain-lain. Dia punya sistem tempat, masa dia lain. Sebab tu kita tak dapat trace dia. Jadi Allah Ta'ala tak terikat dengan masa dan tempat. Tak terikat. Allah Ta'ala bukan di dalam alam, bukan di alam, di luar alam. Sebab dalam dan luar itu merujuk kepada makhluk. Faham tak? Bila sebut dalam, luar, dia merujuk pada tempat. Tidak dikatakan luar dan dalam, melainkan tempat, tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala ni tidak bertempat. Dan panggilnya apa? Tingginya Allah Ta'ala ni Kita panggil apa? Tingginya Allah Ta'ala, tinggi kedudukan, tinggi kehormatan. Itu maksud dia. Itu disebut di sini tu, pengarang sebut.
Dia tak kata tinggi duduk atas langit, dia tak sebut begitu. Macam kita sembahyang, tuan-tuan, kita sembahyang apa? Waktu kita sujud, kita sebut Subhan Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhan yang maha tinggi. Tinggi di sini, tinggi sifat, tinggi jah, kehormatan. Bukan tinggi Allah Ta'ala duduk tinggi. Kalau macam tu, monyet lebih mulia daripada kita duduk atas pokok. Bukan, tuan-tuan, bukan tinggi hissi tu. Tinggi di sini adalah tinggi kedudukan. Tu kita kata maha tinggi, maha besar. Ada orang faham maha besar, kita sebut Allah maha besar, maksudnya Allah ni agung. Betul tak? Itu yang kita faham. Ada orang dia tak faham tu, Allah maha besar ni saiz Allah besar. Dia faham macam tu. Ada, tuan-tuan, dia besar, dia kata Allah Ta'ala saiz dia besar. Bila sebut saiz pun salah dah. Sebut saiz. Saiz ni makhluk, benda yang ada batasan. Betul tak? Allah tidak ada batasan bagi Allah. Kenapa kita tak boleh kata Allah Ta'ala secara hakiki di atas arash? Kalau sebut Allah Ta'ala saja, seperti mana yang layak dengan kebesaran kedudukan, tak apa lagi. Sebab atas di situ bukan seperti mana dalam kepala kita. Kalau saya kata botol atas meja, tuan-tuan boleh fikir, ni meja, ni botol. Ataupun macam ni ala, macam ni fauqa. Fauqa maksudnya antara fauqa atas juga, Arab panggil fauqiyah atas. Ala pun atas. Tapi fauqa ni dia macam ni. Dia ada ruang antara botol dengan meja. Kalau ala ni dia melekat. Itu kalau ala dan fauqa bagi makhluk. Ala atas bagi Allah bukan macam tu. Bukan, hanya Allah yang tahu. Boleh lah. Jangan letak makna pada manusia, pada Allah. Sekali pun kita faham makna dia, makna itu tak layak bagi Allah, kena nafikan. Ada orang dia termasuk tasbih, dia tak rasa, dia tak perasan. Sebenarnya dia telah mentasbihkan Allah dengan makhluk. Jadi kalau sebut Allah Ta'ala atas arash seperti mana yang layak dan kebesaran dengan keagungannya, tak apa. Tapi kalau betul sebut betul-betul seketui Allah Ta'ala atas arash, yang ni ada masalah sikit. Sebab apa, tuan-tuan? Pertama kita tahu, atas pada kita langit pertama. Atas langit pertama, langit kedua. 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu Sidratul Muntaha, baru arash. Kalau betul-betul Allah Ta'ala zat Allah, tuan-tuan, bila sebut zat ni, kalau kita tubuh badan lah, kita tak sebut tubuh badan Allah, kita sebut zat. Kalau kita sebut zat Allah dengan secara hakiki dan hissi, hissi ni betul-betul dan hakiki duduk atas arash, maka kita telah menjadikan zat Allah dibatasi oleh arash. Tuan-tuan faham tak? Maksud dia antara kita dengan Allah dibatasi oleh makhluk. Betul tak? Zat Allah dibatasi oleh arash, dibatasi oleh langit yang ke-7, 6, 5. Jadi seolah-olah di sini zat Allah jadi apa? Dibatasi oleh makhluk. Salah, tuan-tuan. Siapa yang beriktikad begitu, Allah Ta'ala zatnya dibatasi oleh makhluk, salah. Allah Ta'ala tidak dibatasi oleh makhluk. Baik. Jadi sebut zat Allah tidak bertempat, malah zat Allah tidak terikat dengan masa dan tempat. Kerana masa dan tempat itu alam yang dijadikan oleh Allah. Dan manusia duduk dalam alam. Kita duduk alam manusia, jin duduk alam jin, malaikat duduk alam dia. Allah Ta'ala tak terikat dengan mana-mana alam, kerana Allah yang menjadikan segala-galanya. Sebab tu, tuan-tuan, kalau baca orang yang pernah masuk alam bunian, memang ada pun alam jin. Biasanya dia duduk dalam 2-3 hari je, rupanya dia keluar dah lama. Memang banyak cerita, sangat banyak. Memang cerita ni boleh kata sampai tahap mutawatir, banyak kita dengar. Sebab apa jadi macam tu? Sebab sistem masa alam jin lain. Siapa masuk alam jin, dia duduk sehari, dia keluar boleh jadi dah 3-4 bulan dia di sini. Sistem masa dia tak sama. Sebab tu jangan kaitkan Allah dengan masa dan tempat. Masa dan tempat ni makhluk yang Allah jadikan, dan manusia duduk terikat dengan makhluk yang lebih besar, iaitu alam, tempat dan masa. Itu makhluk yang dijadikan oleh Allah, dan makhluk itu lebih besar daripada yang lain, tuan-tuan. Baik. Kemudian, tuan-tuan, tak apalah. Jadi maksud sebut tinggi di sini, tinggi kedudukan, pangkat. Itu maksud dia, kemuliaan, tinggi sifat dia. Bukan tinggi duduk di atas. Baik. Saya pernah jumpa kawan saya yang dia berfahaman macam tu. Kata tinggi-tinggi sungguh kan. Allah Ta'ala Ali ni, muta'ali, tinggi atas. Saya tanya kat dia, macam tu orang yang, kalaulah sifat tinggi itu satu sifat kemuliaan, adakah orang yang duduk di tingkat 14 lebih mulia yang daripada orang yang duduk tingkat 1? Sebab dia duduk atas. Tak boleh jawab, tuan-tuan. Itu bahaya bila dah masuk penyakit tasbih dalam kepala. Penyakit nak fikir Allah macam makhluk, susah, bahaya. Dia fikir, mula dia kata macam tu, kemudian dia kata seperti mana yang layak bagi Allah. Kita sebut seperti mana yang layak bagi Allah awal lagi.
Tidak. Seperti mana yang layak bagi Allah, maka ternafi segala makna yang terbayang dalam kepala makhluk. Begitu tuan-tuan. Baik. Kemudian yang ke-79, al-bir, yang maha membuat kebaikan, iaitu yang banyak membuat kebaikan dan melakukan ihsan. Ini Allah Ta'ala Tuhan yang paling banyak melakukan kebaikan kepada makhluk ni. Makhluk ni merangkumi semua. Sama ada makhluk itu manusia, jin, haiwan, malaikat, ataupun makhluk itu yang beriman. Sama ada beriman pada Allah juga mendapat kebaikan daripada Allah. Yang kufur pada Allah, dia juga dapat nikmat. Ramai yang orang tak beriman pada Allah, dia boleh tengok, dia boleh berjalan, dia boleh makan, dia tak beriman. Dia dapat kebaikan daripada Allah. Maksud dia Allah Ta'ala memberi dia apa? Memberi dia nikmat. Orang yang jahat pun sama, dapat nikmat juga. Allah pemberi nikmat, kesenangan, kebaikan bagi kita. Segala kebaikan lah yang manusia rasa. Apa kebaikan kita boleh tengok, ada anak, ada pangkat, boleh makan, boleh berjalan sana sini, ada nikmat. Allah Ta'ala yang bagi semua. Semua. Sekali pun ada orang di dunia ni yang tak beriman pada Allah. 1.7 bilion manusia atas muka bumi ni. Daripada 7.2 bilion, 1.7 bilion beriman pada Allah. Itu pun 1.7 bilion beriman, tak semua yang sembahyang. Banyak yang tak sembahyang. Yang buat dosa pun ramai. Tapi semua dapat nikmat. Yang Kristian lagi ramai. Kristian ada 2 bilion lebih. 2.4, 2.5 bilion macam tu. Kristian lebih ramai. Tapi Islam mungkin akan mengatasi Kristian. Bawah pada Islam, Hindu. 1 bilion katanya lah. Tak apalah. Tapi nak katalah mana-mana agama pun semua mendapat kebaikan daripada Allah. Kenapa tuan-tuan? Kerana Allah Tuhan sekalian alam. Cumanya Allah Ta'ala menurunkan Rasul. Betul tak? Kemudian Allah Ta'ala memberikan kitab, dakwah. Siapa yang beriman pada Rasul, beriman pada Allah, kemudian mengamalkan isi kandungan, maka Allah Ta'ala memberikan kepadanya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan kebaikan akhirat itu lebih banyak daripada kebaikan dunia. Sebab tu orang yang beriman, dia tak cemburu pun kalau dia tengok orang yang jahat tapi hidup senang. Sebab sekejap ya. Sekejap ya tuan-tuan. Masa ni saya berjalan. Tadi saya ada mesyuarat di Raja Perempuan Takyah, Ipoh. Saya masuk dalam dewan tu, saya tengok dia buat apa, dalam dewan tu dia tulis sekolah Raja Perempuan Takyah bla bla bla. Lepas tu dia tulis tahun dia bertulis tu. Dia bertulis tu 1982. Saya pun tak lahir lagi tuan-tuan. Tapi masa berjalan sangat cepat. Betul tuan-tuan. 1982 tuan-tuan pun muda lagi tuan-tuan. Betul, muda lagi, mungkin tak kahwin lagi, mungkin baru kahwin tuan-tuan. Tapi masa berjalan sangat cepat. Dan ramai dah yang dah meninggal dunia. Betul tak? Daripada 1982 sampai sekarang, berapa ramai yang dah mati? Ramai yang dah mati tuan-tuan. Setiap masa ada orang mati. Ni kat hospital tuan-tuan, tapi mungkin lah jadi tengah nazak nak mati pun ada tuan-tuan. Setiap masa ada orang mati. Setiap masa ada yang dilahirkan. Masa berjalan sangat cepat. Sebab tu dalam Quran sangat banyak disebut wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Wal akhiratu laka khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada yang pertama. Jadi tuan-tuan nak cerita apa? Dia tahu akhirat itu lebih baik. Sebab akhirat selama-lamanya. Bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun. Selama-lamanya. Pada orang yang beriman pada Allah, beramal dengan suruhan Allah dan Rasul, dia mendapat kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sana yang selama-lamanya. Dunia ni sahih. Tuan-tuan boleh baca sejarah, tengok pimpinan-pimpinan dulu kan, Hitler, Benito Mussolini, betul tak? Waktu dia berkuasa dulu kan. Xi Jinping sangat berkuasa. Mulai dia apa? Joseph Stalin sangat berkuasa, tapi semua mati lah. Semua mati dah, hilanglah nikmat tuan-tuan. Kalau orang yang beriman dan beramal soleh, dia mendapat kebaikan yang baik. Tapi kalau dia jahat, buat dosa, tak beriman, tempat dia neraka. Sekejap je dunia tuan-tuan, sekejap je. Tuan-tuan percaya lah ni 2023 kan. Sekejap je tuan-tuan, nanti dah 2050. Betul tak? 2050 kita pun saya ingat ramai mati lah. Kalau 2050 ni saya ingat dalam ni ramai tak ada lah tuan-tuan. Masa berjalan kita tak boleh tahan dia. Kebaikan yang Allah Ta'ala curahkan di dunia ni tuan-tuan, yang Allah Ta'ala bagikan nikmat sikit saja. Ni ujian bagi manusia tuan-tuan, ujian bagi manusia. Siapa yang dalam kenikmatan ni dia boleh beriman dan beramal soleh, ada kebaikan baginya di akhirat. Itulah yang lebih baik. Baik, jadi tuan-tuan, kebaikan yang manusia dapat semua Allah Ta'ala yang bagi. Dan keadilan Allah ni tuan-tuan mencakupi semua. Sebab tu bila kita baca Quran, bila kita baca hadis tuan-tuan, tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis yang menzalimi sesiapa pun, tak ada. Hatta dalam Al-Quran ada ketika dia apa? Keadilan itu untuk orang yang bukan Islam, ada.
Ada dalam Quran sebut keadilan bagi orang bukan Islam. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan disebabkan kita benci satu puak, kita berlaku zalim pada dia. Kita benci pada puak Yahudi yang zalim pada umat Islam di Palestin. Tapi kita tak boleh zalim dia. Tak boleh. Kena adil. Tuan-tuan, sebab tu Quran turun dia untuk rahmat untuk semua. Cuma yang beriman mendapat balasan syurga. Contoh waktu dalam perang apa? Dalam perang Badar, dalam perang Uhud. Pak saudara Nabi SAW yang bernama Hamzah telah dibunuh. Kemudian dah dibunuh, dikerat telinga, dikerat hidung dan dibelah dada. Maka Nabi sangat sedih bila tengok keadaan Hamzah yang telah dikerat telinga dan hidung. Maka Nabi SAW tengok, Nabi kata kalau perang lagi kita buat macam ni kat mereka 70 orang. Balas balik. Sebab mereka dah buat pada pak saudara Nabi. Jadi perang lagi kita buat macam tu kat mayat mana mayat musuh yang terkorban, begitulah kita balas balik. Maka turun ayat Quran, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Sekiranya nak balas perbuatan jahat orang kafir yang merangi Islam, nak balas. Kalau nak balas, balas seperti mana yang dia buat. Kalau dia buat seorang sudah. Jangan buat lebih. Nampak keadilan tuan. Keadilan Allah. Walaupun dia betul musuh, memerangi Nabi SAW, memerangi agama Allah. Tapi keadilan Allah tu dapat pada semua. Kalau nak balas balik perbuatan dia, buat kat seorang. Jangan buat kat semua. Kemudian wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Tapi kalau kamu sabar, itulah yang lebih baik bagi kamu. Maknanya Allah Taala suruh apa? Tak payah balas. Tak payah balas. Walaupun begitu dia buat pada jenazah pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi memang tak balas pun. Kerana Allah Taala suruh sabar. Tak perlu pun benda dunia. Betul tak? Nak balas dendam ni dunia semua, nak puaskan hati. Tak perlu balas. Maka Nabi pun tak balas. Tiap kali perang, waktu perang Badar tuan-tuan. Perang Badar. Dapat umat Islam menang. Dapat tawan orang kafir 70. 70 orang kafir Quraisy mati, 70 orang kafir ditawan. Tapi nak cerita Islam ni adil tuan-tuan. Allah Taala adil untuk semua. Keadilan Allah ni semua merasa. Sehingga mereka yang memerangi apa? Mereka ni memerangi siapa? Nabi. Memerangi sahabat Nabi. Tapi bila mereka ditawan, apa Allah Taala sebut? Mereka ditawan. Masa ditawan, mereka tak beriman, mereka masih kufur. Sebelum ditawan, mereka pakai pedang, senjata, serang Nabi dengan para sahabat. Tapi bila ditawan, sepatutnya kalau agama ni ciptaan manusia, bunuh semua, tidak kan, sembelih semua sesuka hati kita. Kita seksa ke? Tapi Allah Taala sebut apa? Bila ditawan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang yang beriman ni, dia beri makanan yang paling sedap, yang paling dia suka, ala hubbihi. Maksudnya makanan yang paling elok, paling dia suka, diberi kepada anak yatim, orang miskin dan tawanan perang. Tawanan perang tu baru je tadi dia tetak kita. Baru tadi dia tombak kita. Baru tadi dia panah kita. Tapi bila ditawan, Allah Ta'ala kata apa? Bagi makan yang paling sedap kat mereka. Adilnya Allah. Sehingga kan sahabat Nabi bila turun ayat ni, sahabat Nabi makan makanan yang biasa-biasa. Yang sedap semua bagi kat tawanan. Yang tadi perangan kita. Itu yang ramai last sekali tuan-tuan daripada memerangi Nabi, last sekali masuk Islam. Saya nak sebut bagaimana Islam ni sangat adil. Hatta haiwan sekalipun. Betul tak? Haiwan mendapat keadilan daripada Islam. Pendek kata dalam Quran, dalam hadis, dalam Islam, tidak ada golongan yang akan dizalimi sama sekali tuan-tuan. Kerana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin. Allah Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam, keadilan dia untuk semua. Cuma orang yang tak beriman, tempat dia neraka. Pasti tempat dia neraka. Dia tak beriman pada Allah. Macam mana nak dapat pahala? Dia tak beriman pada Allah. Dia tak mengakui Allah Ta'ala itu Tuhan dia. Kadang-kadang orang tanya, kenapa ada orang yang kafir, dia buat baik tapi dia mati masuk neraka? Ya. Tak ada orang sebut orang kafir itu, dia buat baik, dia masuk syurga. Tak ada tuan-tuan. Bila dia tak beriman pada Allah, tempat dia neraka. Dia tak beriman pada Allah. Sebesar-besar kesalahan, sebesar-besar dosa yang makhluk buat, iaitu tak beriman pada Allah. Dia tak percaya pada Allah. Jadi tentang perumpamaan dia macam tuan-tuan apa, tapi dia rajin buat baik. Ya. Semua kebaikan dia Allah Ta'ala balas di dunia. Kalau dia tak beriman, dia rajin sedekah, bisnes dia makin jadi. Allah Ta'ala balas kat dunia. Jangan pelik kalau ada orang bukan beriman, tengok bisnes dia senang sungguh jadi. Boleh jadi dia ada buat kebaikan, dia tolong sana, tolong sini, tolong anak yatim. Allah Ta'ala mudahkan. Allah Ta'ala balas semua kat dunia. Kenapa? Sebab dia tak beriman pada Allah. Dia tidak ada tiket, tidak ada apa? Pas
untuk mendapat balasan di akhirat. Dia tak beriman, maka Allah Ta'ala beri semua balasan di dunia. Adilnya Allah. Macam tuan kalau isi minyak, tuan rajin isi minyak dekat Petron. Tapi bila orang tawar kan, tuan nak buat kad Petron. Tidak kan? Kita malas buat kad Petron. Tuan-tuan duk isi kad Petron sehari 50 pun, 20 tahun, tuan-tuan tak dapat point. Dia point tak dapat. Pasal apa? Tak mau buat kad. Tuan-tuan tak beriman pada Allah, tak beriman pada Rasul, tak beriman pada akhirat, tak beriman pada syurga dan neraka. Macam mana nak masuk? Tak beriman. Nampak tak? Dah tak beriman pada syurga, nak masuk syurga. Macam mana? Tak beriman pada rahmat Allah, mengharapkan rahmat Allah. Tak? Kat dunia tak mau mengakui rahmat Allah, Allah Ta'ala itu Tuhan. Tiba-tiba nak masuk syurga. Ini pelik tuan-tuan. Tapi walaupun tak beriman pada Allah, walaupun dia kufur pada Allah, dia buat maksiat, adilnya Allah, kebaikannya dibalas di dunia. Tuan-tuan tengok Firaun. Kenapa dia berkuasa lama? Lama dia berkuasa. Firaun yang lawan Nabi Musa tu. Nabi Musa berdoa supaya dihancurkan Firaun. 40 tahun baru Allah Ta'ala terima doa. 40 tahun. 40 tahun baru Allah Ta'ala kabulkan doa Nabi Musa dengan Nabi Harun supaya Firaun dikalahkan. Ya, Firaun kalah, lenyap di dalam Laut Merah, tenggelam. Ditelan dalam Laut Merah tu. Kenapa lama sangat tuan-tuan? Antara sebab kita tengok, kerana Firaun dia buat baik dia, sehingga Allah Ta'ala berikan dia kekuasaan yang sangat lama. Apa kebaikan Firaun? Firaun yang belah Nabi Musa. Waktu Nabi Musa kan, Nabi Musa bubuh dalam peti tu, masuk ke dalam istana Firaun. Firaun belah dia. Daripada kecil sampai dewasa, Nabi Firaun yang belah Nabi Musa dengan kemewahan dan didikan istana. Sebab tu Nabi Musa hidup sebagai orang yang hebat, orang yang pandai memimpin, orang yang ada darah pahlawan, sebab dia dididik di dalam istana. Yang didik dia siapa? Firaun. Malah Firaun bukan support Nabi Musa ya. Dia support semua keluarga Nabi Musa. Mak, adik-beradik semua hidup senang lenang. Firaun yang support. Maka adilnya Allah Ta'ala beri kekuasaan yang lama pada Firaun sebelum dihancurkan. Allah Ta'ala adil pada semua makhluk dia. Kita panggil albir. Cumanya pada yang beriman dan bertakwa, kebaikan Allah lagi melimpah ruah sehingga di syurga kelak tuan-tuan. Kemudian yang ke-80, At-Tawwab, yang maha menerima taubat. Ia sangat menerima taubat siapa yang bertaubat kepadanya. Sebab itulah ada manusia tuan-tuan. Kenapa Allah Ta'ala jadikan manusia? Sedangkan sebelum ada manusia, dah ada makhluk lain dah, yang sangat banyak tuan-tuan. Makhluk yang paling banyak adalah malaikat. Sangat banyak. Banyak sebanyak-banyaknya. Itu yang saya sebut kat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan fikir, kenapa luas sangat langit? Luas sangat langit. Kerana langit itu tempat malaikat. Saya sebut kat tuan-tuan dulu, kita dengan matahari 150 juta kilometer. Kita dengan matahari 150 juta kilometer. Luas tu. Tapi nampak dalam sistem suria nampak dekat betul tak? Kalau dikonvertkan dengan, sebab tu alam semesta tak guna kilometer, sebab tak boleh lah. Laut pun kita tak guna kilometer, kita guna batu nautika. Luas lagi kan, sebab dia luas sangat laut, 70%. Kalau alam semesta tak guna batu nautika, tak guna kilometer, dia sangat luas. Maka dikonvert kepada cahaya, masa cahaya bergerak. 150 juta kilometer, cahaya bergerak 8 minit. Maknanya dia 150 juta kilometer sama dengan 8 minit cahaya bergerak. Cahaya bergerak 8 minit. Cahaya dia di kelajuan ni. Cuma kita tak nampak tuan-tuan pasang torchlight kan. Tup sampai dah. Maknanya dia di kelajuan ni. Jadi kelajuan ni. Dan kelajuan ni memang sukar. Cuma saya dah tengok saintis di mana tah dia dapat buat kamera yang sangat hebat. Baru ni dah 2-3 tahun lepas, dia dapat rakam waktu cahaya bergerak tu. Kamera tu mahal lah. Tapi cahaya dia kelajuan. 8 minit cahaya bergerak, 150 juta kilometer. Tuan-tuan tahu ada planet yang setahun cahaya bergerak baru sampai ke bumi. Setahun. 8 minit 150 juta kilometer. Setahun. Ada yang 20 tahun cahaya bergerak. 20 tahun. Bukan 8 minit. 20 tahun cahaya bergerak baru sampai ke bumi. Dan yang paling jauh yang kita dapat serap oleh kapal apa? Kita punya kapal yang paling canggih apa? James Webb. James Webb ni yang paling canggih lah. Dia tak duduk di bumi. Teleskop James Webb ni NASA lepas ke angkasa lepas. Tapi dia hidup dengan apa? Sistem solar. Dia pakai solar. Kenapa solar? Sebab matahari itu bintang tuan-tuan. Bintang kan banyak kat langit. Bintang tu matahari lah tuan-tuan. Matahari itu bintang kecil. Yang tuan-tuan tengok bintang-bintang besar tu sama dengan matahari. Kalau dekat macam matahari lah. Cuma dia lagi besar lagi.
Kebanyakannya lagi matahari kita bintang kecil. Jadi dia bergerak di angkasa lepas, dia dah keluar sistem suria. Jauh lah tuan-tuan. Dah berapa juta, berapa ribu kilometer pun tak tahu tuan-tuan. Tapi masih lagi dapat connection dengan NASA. Dia ambil gambar. Yang paling jauh yang dia dapat cerap, teleskop James Webb ni, paling jauh galaksi GNZ11. Jarak dia dengan kita 11 bilion tahun cahaya. Mana dia apa? Cahaya bergerak 11 bilion tahun. Tu dia tuan-tuan. 11 bilion kilometer pun dah jauh. Ni bukan 11 bilion kilometer. 11 bilion tahun cahaya bergerak baru dapat dicerap. Kilometer, tak boleh bayang. Pasal pun yang luas sangat. Sebab itu tempat malaikat. Malaikat sangat ramai. Semua sedang beribadah. Malaikat tak buat dosa. Malaikat dah ada sebelum kita. Waktu nak dijadikan Nabi Adam kan malaikat sebut, qalu ataj'alu fiha ma yusir fiha wa yasfikud dima. Kenapa nak jadikan makhluk yang saling menumpahkan darah, berbunuhan? Sebab manusia dia ada nafsu, dia boleh bertindak sesuka hati. Malaikat tak ada nafsu, dia tak ada keinginan sana sini. Kita ada keinginan macam-macam. Jadi malaikat boleh agak dah, sebab sebelum manusia dah ada makhluk yang ada nafsu. Jadi tuan-tuan, kenapa ada makhluk lagu ni? Kenapa ada makhluk macam kita? Sebab nombor satunya, banyak sebab lah. Antara sebabnya tuan-tuan, At-Tawwab, Allah Maha Pengampun. Makna dia, kalau tidak ada makhluk yang melakukan dosa dan memohon ampun, maka tak terzahirlah sifat Allah At-Tawwab. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Maka Allah Ta'ala suka ada di kalangan hamba, ada di kalangan makhluk dia yang tersalah dan memohon ampun. Tapi jangan saja-saja buat salah. Tuan-tuan saja-saja buat dosa, tuan-tuan merosakkan diri tuan-tuan. Tapi manusia ni tuan-tuan, kok mana pun kita tak lari pada dosa. Nak bagi tahu yang tu point dia. Manusia ni takkan lari pada dosa. Kadang-kadang kita terlajak marah, kita cakap bukan-bukan, betul tak? Kadang-kadang terlajak tengok benda haram. Tapi tuan-tuan jangan saja-saja buat dosa, pasal dosa merosakkan kita. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana dosa menjatuhkan seseorang, betul tak? Kan ada satu orang, saya tak perlu sebut nama dia, yang banyak tolong orang, tolong sana sini. Lah ni kes dia di mahkamah kan. Katanya dia buat gangguan seksual dan sebagainya. Baru ni ada seorang penyiasat polis tu dedah kan. Bila tengok dalam handset dia, banyak dia melayari video lucah. Kan? Benda ni kan memalukan dia. Saya nak cerita bukan apa, polis kena sebut itu siasatan, dia kena sebut. Nak ceritanya, bila buat maksiat, buat dosa, dia merosakkan kita. Sebab tu Allah Ta'ala sayang pada kita. Allah Ta'ala tak bagi buat dosa, pasal dosa merosakkan kita, betul tak? Ada orang dia pergi curi, kena tangkap, kena pukul, nampak? Ada orang dia berzina dengan siapa-siapa, kena tangkap, dia malu, betul tak? Jangan buat dosa, dosa merosakkan kita. Kerana sayangnya Allah pada kita, Allah Ta'ala tak izin dengan kita buat dosa. Walaupun Allah Ta'ala tahu sifat manusia ni memang kadang-kadang terjebak dengan dosa, maka terzahirlah At-Tawwab. Bila buat dosa minta ampun, tapi jangan saja-saja buat. Kalau terjatuh, cepat-cepat minta ampun. Sebab tu manusia ni yukhti wa yusib. Sebut dah itu secara umumnya tuan-tuan. Secara umumnya manusia ni memang tak dapat lari pada dosa. Jadi maka Allah Ta'ala At-Tawwab, Maha Pengampun tuan-tuan. Terzahirlah. Sama, kenapa Allah Ta'ala menjadikan langit bumi, menjadikan manusia? Jangan silap, ada seorang ustaz disebut, ustaz tu pun dah taklif mengajak lama dah tuan-tuan. Ustaz ni dia bukan ustaz, dia tukang masak. Lepas tu duk cerita berkenaan dengan ilmu makrifat hakikat ni, orang jadi suka ikut. Jadi dia cakap kadang-kadang banyak benda tersalah lah dia sebut. Bila dia tak mengaji, tiba-tiba jadi ustaz. Tauliah pun tak ada, ngaji agama pun tak, tapi disebabkan jenis ngaji makrifat. Betul kan, ada orang mengaji makrifat, ilmu tak ada pun duk cerita bab makrifat. Jadi dia akan jadi silap banyak. Jadi dia tersilap disebut Allah menjadikan manusia ni, menjadikan kita semua ni, kerana Allah Ta'ala ni sunyi disebut. Allah Ta'ala sunyi, Allah Ta'ala teringin kita ada makhluk yang memuji dia. Kenyataan ni salah. Sebab Allah Ta'ala tidak berhajat pada makhluk. Seolah-olah bila tak ada kita, Allah Ta'ala sunyi, kurang pada Allah, betul tak? Bila kita tak ada, Allah Ta'ala kurang, Allah Ta'ala sunyi. Siapa nak puji aku? Siapa nak sembahyang pada aku? Soalannya begitulah. Allah menjadikan makhluk kerana Allah Ta'ala Al-Khaliq. Itu jawapan ni. Allah menjadikan langit bumi, menjadikan manusia, menjadikan malaikat kerana Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Pencipta. Itu sifat Allah. Sifat Allah mencipta. Dan sifat Allah Ta'ala juga ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala tak berhajat pada sekalian makhluk. Habis itu kenapa Allah jadikan? Kerana Allah Ta'ala Maha Pencipta. Itu jawapan ni. Allah Maha Pencipta dan Allah menjadikan berbagai benda. Semua ada hikmah di sebalik dia. Jangan memandai-mandai kita letak kekurangan pada Allah. Baik. Sama dengan ni At-Tawwab.
Allah Ta'ala Maha Pengampun. Maka adalah makhluk yang selalu terjebak jatuh dengan dosa. Ini manusia dan jin. Dan Allah Ta'ala suka bila hamba dia yang asalnya melakukan dosa, tiba-tiba dia memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu ada riwayat kan, yang Allah wahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, ya Daud aninul muznibin ahabbu ilayya min surakhil abidin. Di dalam kitab sufi sebut. Mana dia apa? Aninul muznibin, yakni rintihan orang yang berdosa. Dia melakukan dosa dan dia bertaubat nasuha. Ni kalau bukan taubat main-main, taubat buat balik. Ni main-main tu berdosa lagi tuan-tuan. Pergi tikam ekor, nombor ekor simpan. Lepas tikam ekor, main sembahyang masjid minta ampun pada Allah. Tapi nombor simpan. Menang, mudah-mudahan menang lah. Itu main-main. Itu berdosa lagi. Taubat lagu tu berdosa lagi sebab dia menipu. Istighfar tu apa? Pengakuan kan? Iktiraf. Astaghfirullah, aku mohon ampun padamu ya Allah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang mana tiada Tuhan melainkan Engkau yang Maha hidup, Maha berdiri sendiri. Wa atubu ilaih, dan aku kembali padamu ya Allah. Tapi dalam masa yang sama nak buat dosa lagi, betul tak? Itu menipu dalam pengakuan. Sebab tu ulama sebut istighfar dalam tu. Istighfar dalam masa duk buat dosa, istighfar lagu tu kena minta ampun kerana istighfar tu. Pasal apa? Istighfar yang menipu. Ni kalau taubat nasuha ni apa? Taubat sungguh-sungguh. Dulu dia buat dosa, lepas dia buat dosa dia taubat. Taubat nasuha apa? Pertama dia mesti tinggal dosa tu. Yang kedua dia menyesal sungguh-sungguh. Yang ketiga dia berazam tak nak buat dah. Lebih baik aku mati daripada aku terjebak dengan dosa tu. Ini yang sebab tulus murni daripada hati dia. Ini kepada aninil muznibin, rintihan orang yang berdosa. Lebih aku cintai daripada suara-suara yang kuat orang-orang yang melakukan ibadah. Yes, ada orang dah biasa melakukan ibadah. Ni orang yang baru kembali kepada Allah. Baik. Kemudian yang ke-81, Al-Muntaqim, yang maha bertindak. Allah akan bertindak balas, menyiksa siapa yang menderhaka. Ni Al-Muntaqim. Kena ingat ayat ni, nama Allah Ta'ala ni bila nak buat dosa kena ingat. Allah itu Al-Muntaqim. Allah membalas segala perbuatan dosa jahat yang dilakukan oleh makhluk. Masa buat dosa kena ingat je ni. Jadi kita jadi apa? Tak berani buat dosa. Bila nak berdosa kena ingat Allah Ta'ala syadidul iqab. Allah Ta'ala itu pedih siksaan dia. Kena ingat je ni supaya kita buat, jangan dekati dosa. Itu yang para ulama, tuan-tuan, orang-orang yang soleh takut dosa ni. Pasal apa takut? Teringat Allah Ta'ala ni Al-Muntaqim. Allah Ta'ala syadidul iqab. Allah ni berat siksa dia. Allah Ta'ala ni apa? Membalas perbuatan jahat hamba dia. Allah ni Al-Qahhar, yang perkasa. Yang perkasa apa ni? Yang menghancurkan orang yang derhaka pada dia. Bila nak buat dosa teringat benda ni tuan-tuan. Oh, betul. Ni ada orang dia terbalik. Bila buat dosa dia ingat apa? Allah kan Maha Pengampun. Dia terbalik tuan-tuan. Allah Maha Pengampun ni pada orang yang dah terlanjur, ataupun orang yang baru nak kembali tuan-tuan. Dulu dia memang dah berlumang dengan maksiat, tiba-tiba ada kesedaran nak taubat. Masa ni ingat Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kalau betul-betul jujur nak minta ampun, betul. Sebab tu dalam Quran sifat pengampun ni diikat dengan apa? Dengan orang yang bertaubat, bukan pada orang yang buat dosa. Buat dosa tu dalam orang yang buat dosa, dia dalam kemurkaan. Allah murka pada dia. Allah tak suka pada orang yang melakukan dosa. Dalam Quran sebut macam mana? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wa astaghfiru lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahimah. Apabila mereka melakukan perbuatan zalim, kemudian melakukan dosa, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah. Nampak? Memohon ampun pada Allah. Ni maksud dia apa? Taubat nasuha. Yajidillah, mereka pastilah mendapati Allah Maha Pengampun, Maha Penerima taubat, lagi Maha Pengampun. Pada siapa? Pada yang tulus murni nak meninggalkan dosa. Bukan pada orang berkalam buat dosa. Kalau kita yang dah tak buat dosa ni tuan-tuan, duduk dalam mood yang elok, kita dah buat ibadah, semayang, mengaji, kita bukan ahli maksiat, tiba-tiba main bisikan, buatlah dosa, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Wallahi itu daripada syaitan tuan-tuan. Sebab bila tuan-tuan buat maksiat, Allah Ta'ala murka. Tak? Tuan-tuan buat maksiat, Allah Ta'ala murka. Allah Ta'ala tak suka orang melakukan maksiat. Itu derhaka tuan-tuan.
Habis tu macam mana my idea buatlah dosa Allah Maha Pengampun? Itulah syaitan. Allah Maha Pengampun supaya apa? Kita selalu mohon ampun. Kalau terjebak dengan dosa, minta ampun. Bukan menjadi tiket untuk kita buat dosa. Segala bisikan dalam kepala tuan-tuan, yang mana bisikan itu menyebabkan tuan-tuan buat dosa dan maksiat, itu daripada syaitan. Kadang-kadang dia bisik, buat dosa luar, tuan ditobat. Tidak, Allah kan Maha Pengampun. Wallahi daripada syaitan, tuan-tuan. Itulah syaitan ni, dia pandai, dia bisik. Berapa ramai orang tuan-tuan, ada yang kita jumpa, dia tak sembahyang sebab nanti tak sampai seru lagi. Nanti aku tobat lah. Dan dia mati tak ada sembahyang ramai. Sampai sudah dia tak sembahyang. Bila dia tanya, bila? Nantilah Allah kan Maha Pengampun. Allah bukan mencahang, hang tak mengampun. Orang pandai pula sound kita. Dan last sekali dia mati dalam keadaan dia tak melakukan, dia tak sempat bertaubat. Segala bisikan yang datang dalam hati tuan-tuan, dan bisikan itu mengarahkan tuan-tuan buat maksiat, berkekalan dalam maksiat, itu daripada syaitan. Malaikat takkan suruh buat dosa. Kita tahu kan, kita malaikat suruh buat baik. Tidak ada tuan-tuan. Allah Ta'ala takkan suruh tuan-tuan buat dosa. Tak ada. Hatta kita pun takkan suruh. Betul, adakah kita suruh anak kita berzina? Kita takkan suruh. Kita yang normal ni takkan suruh anak kita mencuri. Kita yang normal ni takkan suruh anak kita pecah amanah. Kita yang normal ni takkan suruh anak kita buat apa-apa kesalahan. Adakah malaikat, adakah Allah menyuruh kita buat maksiat? Tak. Bila datang bisikan dalam hati tuan-tuan dengan kata-kata yang indah supaya tuan-tuan meringankan dosa ataupun tuan-tuan melakukan dosa, itu daripada syaitan. Syaitan bisik dengan tuan-tuan, Allah akan mengampun, buatlah dosa. Syaitan nak tuan-tuan buat dosa. Dia nak tuan-tuan, bila tuan-tuan buat dosa, tuan-tuan jadi suka. Betul tak? Bila jadi suka, hati semakin gelap. Bila nak tinggal makin susah. Betul tak? Nampak syaitan dah berjaya. Tiket dia apa? Allah akan mengampun, buatlah dosa lagi. Itulah. Yang mana saya sebut, saya pernah cerita kat tuan-tuan dulu di Batu Kurau, seorang kawan saya ustaz. Dia cerita ada satu orang perempuan, tua dah. Umur dah dekat 70. Orang perempuan ni minta tolong, ustaz tolong nasihat suami saya. Suami saya umur dah 70. Dia rajin pi kebun. Pi kebun lah cari duit. Baguslah tuan-tuan, pi kebun cari duit ni. Tapi duit tu dia kumpul. Patut umur 70 kumpul pi haji. Betul tak? Pi kumpul pi haji ke? Umrah ke? Rupanya kumpul duit pi mana? Pi Thailand. Cari pelacur. Hak muda-muda, hak 18, 19. Dia duduk di Batu Kurau kan, tak jauh dengan Batu Kurau, boleh masuk ke Gri, Kroh, apa semua kan. Masuk ke situ nak cari pelacur yang muda-muda. Umur dah 70. Lepas apa jadi lagu tu? Bila dah buat maksiat, dia jadi seronok, dia susah nak tinggal. Dia macam tu je, simple je. Orang yang ambil dadah, tuan-tuan yang tak ambil dadah, tuan-tuan tak teringin dengan dadah, betul tak? Cuba orang yang ambil dadah, oi, susah nak tinggal. Sebab tubuh badan kita ni, bila tuan-tuan dapat satu benda yang sedap, dia tak tahu benda tu elok tak elok. Contohnya kalau orang yang berzina kan, masa dia berzina, otak kita akan dia keluarkan dopamin. Dopamin tu yang jadi syok. Jadi syok. Apa saja tuan-tuan buat, dopamin yang sesuai dengan nafsu, dia keluar dopamin, dia jadi syok. Dan otak kita ni tak tahu benda tu elok untuk kita ke tak elok ke, dia nak dopamin lagi. Itulah nafsu. Dia nak lagi. Sebab tu orang yang tak pernah berzina, dia tak teringin pun nak berzina. Dia cukup isteri dia. Orang yang gatai-gatai try berzina, sekali berzina, dia mula nak berzina lagi. Nampak? Otak dia nak lagi. Tuan-tuan tengok orang yang isap dadah kan. Kita tak isap dadah, kita pun tengok apalah bodoh dia isap dadah. Betul tak? Pasal kita tak pernah rasa apa yang dia dapat. Orang yang isap dadah dia tahu bagaimana dadah itu bila dia masuk dalam badan dia pergi ke otak, dia dopamin. Orang yang isap dadah lah orang yang paling nikmat dalam dunia. Kena tahu. Tuan-tuan dapat jawatan paling tinggi, tuan-tuan dapat duit banyak, tuan-tuan kahwin, boleh kahwin bini nombor 2, 3, 4. Tuan-tuan dapat macam-macam. Semua seronok tuan-tuan tu kerana dopamin yang diriliskan. Orang isap dadah, dia tak perlu semua tu. Dia ceret dia. Seret dia cucuk, dia pergi ke otak, dia boost dopamin. Bila dia boost dopamin, dia lebih gembira daripada jadi Perdana Menteri. Dia lebih gembira daripada ada duit banyak-banyak. Dia lebih gembira daripada dapat velfire sebiji. Dia lebih seronok daripada orang yang melakukan berzina ke, bersetubuh ke tak. Dadah tu. Sebab tu orang yang kena dadah, dia tinggal bini dia walaupun bini dia lawa. Orang yang dah kena dadah, dia pun takkan jadi kaki perempuan lah. Dia jadi kaki dadah. Itu lebih best. Pasal apa? Dopamin tu.
Itulah tubuh badan kita, itu fisiologi kita punya, anatomi kita begitu, cara berfungsi. Kalau benda tu tak elok, jangan try. Kalau orang yang tak pernah rasuah, dia takkan terima rasuah. Tapi orang yang pernah rasuah sekali, dia berjaya, dia lagi nak. Betul tak? Sekali dapat duit senang. Tu otak kita. Sekali dia dapat dopamin, dia dapat apa? Sebab tu tengok orang isap dadah kan. Bila nak berhenti dadah, klinik kena bagi apa? Ada klinik kena bagi dia cecair tu. Tidak dia jadi apa? Dia boleh jadi ganas, boleh bunuh orang. Siapa tu? Metadon. Dia kena bagi metadon tu. Tanya orang yang klinik-klinik yang bagi metadon tu. Ada orang yang tak dapat metadon tu mengamuk, bawa pisau, kocang. Dia tak nak tuan-tuan bagi, masa tu tuan-tuan bagi dia perempuan paling lawa kat dunia ni ke, tuan-tuan bagi duit, dia tak mau. Dia nak metadon. Itu tubuh badan kita, macam tu tubuh badan kita berfungsi. Dapat metadon okey sikit. Dia dadah, metadon tu macam dadah juga, tapi dia macam kurang lah untuk meredakan orang yang ketagih sangat ni. Sebab tu kalau tak pernah buat dosa, jangan mengada-ngada buat. Lagi susah. Dia susah nak tinggal tuan-tuan. Syaitan suruh tuan-tuan, pergilah berzina. Betul tak? Pergilah buat benda yang haram, buat dosa. Nanti hang tobat. Syaitan nak apa? Tuan-tuan dah buat, dia jadi susah nak tinggal. Tu belum kira lagi buat dosa, hati kita di titik hitam. Betul tak? Kita duk buat. Syaitan duk bisik, hang buatlah dosa lagi, Allah kan Maha Pengampun. Hang buatlah dosa lagi, Allah Ta'ala kan Maha Penyayang. Kita duk buat, hati kita duk titik, tuk, makin gelap. Itu tujuan syaitan. Sampai dah gelap, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kenapa orang susah nak beriman, tak terima nasihat Nabi ni? Kenapa keras hati sangat, keras kepala sangat? Kerana ran, penutup yang ada atas hati tu. Kenapa ada penutup atas hati tu? Bima kanu yaksibun, dosa yang mereka lakukan. Macam mana boleh buat? Syaitan duk bisik dalam kepala lah. Buatlah, Allah Maha Mengampun. Allah Maha Mengampun. Sampai ketua buat dosa. Nampak tuan-tuan? Jadi benda maksiat ni, benda yang tak elok, kalau tak pernah try, jangan try. Saat ni susah. Betul tak? Susah. Hidup kita jadi merana. Nah, yang kita tak boleh tengok, saya sebut macam tu lah. Sayang lah. Orang terkenal selalu bantu sana bantu sini, kita tengok bila kes lagu tu, kita tengok Facebook dia pun jadi suram. Like pun jadi kurang. Orang pun dah mula kurang apa yakin dengan dia. Apatah lagi bila pegawai polis dedahkan dalam handset dia banyak benda-benda yang tak elok pula. Benda benar itu siasatan polis. Kita nampak kan kes dia dibicarakan di Tawau, Sabah kan. Orang perempuan. Benda ni sangat nampak tak? Kerana dosa, kerana nafsu yang diikut, menjatuhkan dia. Berapa ramai Presiden Amerika jatuh kerana skandal dengan perempuan. Ramai jatuh. Sebab apa? Skandal ni tuan-tuan, walaupun orang tu bukan beriman, dia kafir sekalipun, tapi bila skandal, dia ni contoh, dia ni Perdana Menteri bukan Islam, mana-mana negara lah, dia telah tidur dengan bini orang. Benda ni tak elok dalam pandangan orang, betul tak? Allah jadikan fitrah manusia macam tu. Mana-mana orang yang tidur dengan bini orang tu teruk. Walaupun dia bukan Islam, betul tak? Dia Presiden Amerika ke, Presiden Rusia ke, Presiden China ke, tapi dia tidur dengan bini orang kan tengok ni Presiden apa ni? Jahat. Betul tak? Orang kata jahat. Apa? Tak ada maruah. Mana letak otak? Kalau tak mana maruah sebagai orang yang berfikir. Betul tak? Walau dia presiden, dia bukan Islam, tapi benda tu tak elok. Banyak je presiden mereka kan, yang nak sebut, yang jatuh kerana wanita. Skandal dengan kau ni, skandal. Sampai masyarakat tengok, apa punya presiden macam ni? Tak boleh jadi presiden ni. Nampak? Rosak. Baik. Sebab tu bila nak buat dosa, ingat Al-Muntaqim. Allah Ta'ala bertindak balas terhadap dosa yang kita lakukan, kejahatan yang kita lakukan. Jadi bila ingat ni, tak jadi buat. Betul. Tapi kalau bisik, buatlah, Allah kan Maha Pengampun. Itu daripada syaitan. Bila tuan-tuan dah buat, lagi susah kita nak tinggal. Sekali berzina, nak tinggal dia jadi susah. 2 kali berzina, dia jadi lagi susah. 3 kali berzina, dia jadi lagi susah. 4 kali, 5 kali, dia jadi tabiat. Saya silap mati waktu berzina tuan-tuan. Itu lagi bahaya. Mati atas badan pelacur, lagi teruk. Baik. Habis akan datang kita sambung di muka surat 8, kita sambung nombor 82 Al-Afu. Jadi cukup sekadar itu, saya mohon maaf tuan-tuan kalau kurangan dan sebagainya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimin wa muslimat minna wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an rahmatan tafarruqana wa tafarruqan ma'sumah wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda.